Dan ini sajian klasik berteman bersama-sama Emeline waktu ni sampailah 10 pagi nanti. Macam biasa hari Isnin kita ada pantun di klasik. Gelanggang dibuka bermula 8 pagi tadi. Dan ini pantun di klasik pagi ini. Terbang merata si anak lebah hingga ke hulu hinggap di tepian. Sepakat kata bina muhibah berganding bahu tuju impian. Okey, pantun daripada AC Jafri dari Teratak Bonda, Melaka. Ini pantunnya, ambil sikat bertatah suasa, letak di perdu tepian sawah. Kata sepakat menyimpul rasa, bersatu padu menjalin ukhuwah. Terima kasih. Okey, Ombak Omar pula pendengar kita dari Bandar Baharu, Kedah Darul Aman, berenang rohu hingga tepian Tasik, Tasik Banding. Berganding bahu tuju impian, tidaklah asyik tunding menunding. Terima kasih. Baik, Masyita Haji Lomah yang berada di Sungai Udang, Melaka. Ini pantun orang Melaka. Mudik ke Muara mencari tebu, muatan kain singgah di Kuala. Sebulat suara berganding bahu, muafakat terjalin, ukhuwah terbela. Terima kasih. Dan ini pula pantun daripada Mazura Abdul Ghani yang berada di Taman Selayang Mutiara. Terbang kenari, terbang ke lembah, si kakak tua terbang sekawan. Hiduplah kita penuh muhibah, usah sengketa, kukuh perpaduan. Terima kasih. Dan satu lagi dari Bandar Kulai, dari Bandar Putra Kulai ini, daripada Ana Cik Kamal. Terbang kenari di waktu subuh, tepian sawah sekawan merpati. Onak berduri, tabah ditempuh, jalin ukhuwah bersatu hati. Itu dia hebat-hebat pemantun kita pagi ini. Yang baru je bersama-sama kami, kalau nak berpantun sila-silakan terus ke laman FB Radio Klasik. Yang belum like FB kami, kena like terlebih dahulu. Dan sekejap aja lagi 8.30 minit pagi, sama-sama kita dengar motivasi di Klasik oleh Dr. Hajah Azuraida Syahadat. Seketika Zaliha Hamid, jangan segan-segan.
sudah kasih dan sayang, biarkan aku berkisah orang bebas dari bencana. Apa nak kata tak perlu tangismu dan rayuanmu, tak usah berdusta selalu tak benar. Biarkan saja aku kan pergi, berani serta membawa diri, tak usah kau menunjuk, aku dah tunggu. No, 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 no. Tak perlu tangismu dan rayuanmu, tak usah berdusta selalu nak guna. Biarkan saja aku kan pergi, berani serta membawa diri, tak usah kau menunjuk, aku dah Pandang ke hadapan, lebih positif dan mempunyai cita-cita tinggi untuk berjaya dalam hidup. Ikuti Motivasi di Klasik bersama-sama Dr. Hajah Azuraida Syahadan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Istimewa di Radio Klasik. Terapi anda, positifkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi di Klasik bersama dengan saya Dr. Hajah Azuraida Syahadan. Hari baru, insya-Allah kita mulakan dulu dengan kesyukuran. Alhamdulillah. Dalam hidup ni terkadang menjadi lumrah manusia, di saat kita dihadapkan dengan ujian dan juga masalah, kita pasti akan mengeluh dan merungut, dan kita terlupa bersyukur di atas ujian tersebut. Kadang-kadang kita juga lupa bersyukur di saat bangun pagi, terlupa mengucapkan Alhamdulillah kerana kita ni masih bernafas lagi kan. Bersyukur ni sebenarnya adalah tanda kita berterima kasih. Kita sering berterima kasih kepada manusia yang melakukan kebaikan kepada kita, tapi kadang-kadang kita lupa berterima kasih pada Allah dengan cara bersyukur. Sebenarnya saudara pendengar, Allah tidak memerlukan ucapan terima kasih kita. Dia tidak mengharapkan apapun daripada hamba-Nya, kerana tanpa terima kasih kita pun Allah tetap Maha Agung. Jadi kenapa kita kena bersyukur? Kita bersyukur kepada Allah tujuannya agar nikmat-nikmat dari Allah terus ditambah dan diberikan kepada kita seperti yang dinyatakan dalam surah Ibrahim ayat 7. Sekiranya kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepada kita. Maka itulah sebab pertama kenapa kita kena bersyukur. Sebab kedua, kenapa kita kena bersyukur adalah kerana kesyukuran akan menarik lebih banyak kesyukuran hadir dalam kehidupan kita. Sebaliknya, rungutan akan menarik lebih banyak rungutan hadir. Ketika kita bangun pagi dengan kesyukuran, percayalah bahawa hari kita akan kekal dengan kebaikan dan kesyukuran, dan akhirnya membawa kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Jadi, kalau nak bahagia, nak tenang, mulakan hari kita dengan kesyukuran. InsyaAllah, kesyukuran mampu menambahkan nikmat Allah ke atas kita dan menarik lebih banyak perkara baik untuk kita syukuri. Semoga perkongsian ini menjadi perkongsian bermanfaat untuk kita sentiasa bersyukur dengan kehidupan kita. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenangan indah dalam sajian klasik. Kat mana? Haji Rashid, sebuah lagu ciptaan Dato' Dr. Ahmad Nawab, lirik oleh Kamali Hudi, Berilah Kasih Sayang. Dah pun waktu sekarang 8.39 minit pagi. Terima kasih kekal setia bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baik, seketika jom untuk jalan-jalan Malaysia, kita nak ke negeri Melaka. Dekat je kalau dari KL ni. Jadi di negeri Melaka, jom kita singgah ke Muzium Istana Kesultanan Melaka. Baik, destinasi ini antara tempat bersejarah ya di Bandar Melaka yang sangat-sangat sesuai untuk kita nak mempelajari tentang Kesultanan Melayu Melaka ya, dan sangat sesuai lah untuk nak bawa anak-anak mendekati tentang sejarah negeri Melaka. Muzium Istana Melaka ini sangat sesuai juga dijadikan destinasi lawatan sambil belajar untuk anak-anak ataupun bersama-sama pelajar institusi pengajian tinggi. Baik, sedikit info berkenaan dengan muzium ini. Harga tiket untuk dewasa RM3 seorang, kanak-kanak 7 hingga 12 tahun RM2. Dan untuk makluman saudara, waktu operasi istana ini ialah muzium istana ini ialah Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 5 petang. Lokasinya dia dekat dia sebenarnya dengan Kota Famosa ataupun alamatnya di Jalan Kota Melaka. Jadi jom kita nak tahu apa lagi fakta menarik tentang Muzium Istana Melaka ini. Baik, untuk makluman saudara, muzium ini dibina seperti skala asal Istana Melaka yang sebenar ketika era kegemilangan negeri Melaka. Pada zaman itu, zaman Sultan Mansur Shah 1456 hingga 1477,
yang banyak berpandukan sumber-sumber sejarah ya. Dan yang menariknya, pembinaan muzium ini masih menggunakan cara pasak dan tanggap. Ini sebagai ganti kepada paku untuk menghubungkan sendi kayu-kayu yang ada di sini. Dan material kayu yang digunakan untuk membina replika ini bukan sembarangan, tetapi menggunakan jenis-jenis kayu yang berkualiti tinggi. Seperti untuk atap menggunakan kayu berlian, tiang seri menggunakan kayu cengal dan lantainya kayu resap. Jadi tak hairanlah ya, masa pembinaan yang diambil untuk siapkan replika Istana Kesultanan Melaka ini mengambil masa 2 tahun dan siap sepenuhnya pada tahun 1986. Itu dia untuk lokasi jalan-jalan Malaysia kita hari ini. Singgah sekejap ke negeri Melaka, ke Muzium Istana Kesultanan Melaka. Dah singgah ke negeri Melaka, jomlah kita berjoget dengan lagu Joget Melaka. Ini daripada Kenny Lee. Terus bersama-sama kami, Radio Klasik. Dari Nandi ke Sungai Rambah, negeri bernama negeri Melaka. Penuh cerita lama, sejarah kebanggaan rakyat jelata. Panglima Hang Tuah, pahlawan terbilang, menjebat pula yang kawan. Dari Jatin ke Lubuk Cina, singgah beri hati dan bicara. Hati terpaut pada sinyonya, budi bahasa tiada tandingnya. Mengucap bisik umpama murah, hati yang suci tiada ternilai. Marilah bersama menari berjoget gembira. Inilah lagunya Joget Melaka. Selat Melaka satu ketika bernama sungguh seluruh dunia. Mungkin semula mencipta nama dengan kemajuan yang telah ada. Kota Melaka sejak menanti ketibaan Anda saudara-saudari. Dari Melaka ke negeri Pahang, pergi meminang tidak rupawan. Rakyat setia rela berkorban, darah panglima masih di badan. Tanah bertua tetap bersayang, sehingga bercerai nyawa di badan. Marilah bersama menari berjoget gembira. Inilah lagunya Joget Melaka. Ayah tunggu kat belakang ni Kalau masih tak ada sudah nanti masih tak ada telefon lah. Saya pergi depan lah. Pergi meminang tidak rupawan. Rakyat setia rela berkorban, darah panglima masih di badan. Tanah bertua tetap bersayang, sehingga bercerai nyawa di badan. Marilah bersama menari berjoget gembira. Inilah lagunya Joget Melaka. Marilah bersama menari berjoget gembira. Inilah lagunya Joget Melaka. Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin, Radio
agaknya memberi manfaat ya. Bumi Putra Rockers, harum subur di hati, baru saja berlalu. Jom kita kembali ke gelanggang pantun pagi ni. Terbang merata si anak lebah hingga ke hulu, hinggap di tepian. Sepakat kata bina muhibah, berganding bahu tuju impian. Itu pantun di Klasik pagi ni. Saya terima pantun daripada Mak Ros. Semanis madu si jambu batu, ranting melekat sarangnya lebah, bersatu padu saling membantu, kata muafakat bina muhibah. Terima kasih Mak Ros. Ahmad Fauzi dari Bukit Kayu Hitam pula, longan sarat di dalam bakul, durian gugur jatuh merata, ringan berat sama dipikul, impian muhibah menjadi nyata. Terima kasih Ahmad Fauzi. Dan seorang lagi pendengar kita dari Perlis ni, dari Mata Air Perlis, Faiz Ahmad Fuad, hingga ke hulu, hinggap di tepian, pinggiran kali, sawah ni huma, berganding bahu tuju impian, ibu pertiwi mengharum nama. Itu dia. Terima kasih Faiz. Nazri Rahim pula, paling sedap si kuih kuaci ditambah gula berbau nira, jauhkan sikap saling membenci, korban segala demi negara. Terima kasih Nazri. Nur Hashimah Amrah ataupun Cikgu Shima dari Pekan Pahang, perahu dagang tiada nahoda, singgah berlabuh tepi muara, sama berpegang pesan pujangga, moga aman meniti masa. Itu dia. Terima kasih untuk yang sudi berpantun pagi ni. Ada masa nanti kita sambung lagi pantun di Klasik. Seketika dengan lagu ini daripada Lia dan Farid Harja. Ini Rindu. Terus bersama-sama kami, Radio Klasik. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Apabila cinta singgah di hati, bola mata sesat bila memandang, melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengubat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta, begitu rasanya dengan cinta asmara. Mulut pun bibi, kerana cinta, mulut pun bisu, lidah pun kerana cinta. Aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Asal kau bising sepuluh. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh, burung, nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlenangku di bawahnya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku
telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh, suruh nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Apabila cinta singgah di hati, bola mata sesak bila memandang, melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengubat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta. Begitu rasanya dengan cinta asmara. Oh, aku rindu. Katakan padanya, aku rindu. Oh, suruh nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Oh, aku rindu. Kerjasama erat penjawat awam Jemaah Menteri wujudkan sistem pentadbiran lebih baik dan telus. Gempa bumi kuat dilanda Pulau Sumatera.
Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Utama 9 pagi. Penjawat awam dan jemaah menteri perlu bekerjasama lebih erat untuk mewujudkan sistem pentadbiran yang lebih baik dan telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berkata jemaah menteri dan penjawat awam perlu bertekad membawa perubahan dalam pentadbiran demi memartabatkan bangsa dan negara. Beliau turut menyeru agar semua pihak menghentikan amalan budaya selesa dengan sistem sedia ada. Sebaliknya, perlu ada keinginan untuk membuat perubahan untuk kemajuan negara. Datuk Seri Anwar menyatakan demikian dalam majlis perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri bagi bulan Januari 2023 di dataran Perdana Putra Putrajaya. Peranan pemimpin setempat dalam menyampaikan maklumat dan pencerahan berhubung Kerajaan Perpaduan Malaysia dilihat antara faktor penting yang perlu diberi tumpuan dalam menghadapi pilihan raya umum Dewan Negeri akan datang. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tumpuan kepada usaha pembangunan dan keupayaan pemimpin setempat itu adalah penting bagi menjawab isu-isu rakyat sekaligus mengetengahkan isu yang dihadapi di peringkat akar umbi. Datuk Seri Amiruddin yang juga naib Presiden PKR turut memaklumkan bagi menghadapi pilihan raya kali ini, jentera parti akan mempertingkatkan capaian dalam bentuk kempen digital. Kemasukan seramai 500,000 pekerja warga asing ke Malaysia yang dirancang pada tahun ini tidak akan menjejaskan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Jaminan itu diberikan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Beliau berkata pekerja yang dibawa masuk berdasarkan permintaan itu ditempatkan di sektor-sektor yang tidak diminati oleh warga tempatan, antaranya dalam sektor peladangan, pertanian dan pembinaan. Tegasnya masalah kekurangan pekerja perlu diselesaikan segera. Ia dibimbangi mengakibatkan ekonomi tidak dapat berkembang dengan baik selepas lebih 700,000 pekerja warga asing pulang ke negara masing-masing ketika pandemik COVID-19. Sivakumar turut memaklumkan kesemua pekerja asing di Malaysia dibawa dari 15 negara sumber dalam benua Asia. Penurunan harga getah berkait rapat dengan pelbagai faktor, antaranya prospek ekonomi global yang lembab, peningkatan bekalan getah asli dan penurunan harga minyak mentah yang mempengaruhi permintaan getah sintetik berbanding getah asli dalam pembuatan produk getah. Selain kebimbangan mengenai hubungan perdagangan Amerika Syarikat China dan ketidaktentuan daripada krisis Rusia-Ukraine, faktor pasaran serantau dan faktor ekonomi global tersebut memberi pengaruh besar ke atas pergerakan harga getah di pasaran. Demikian menurut Kementerian Peladangan dan Komoditi menerusi satu kenyataan. RM880,000 diperuntukkan Kerajaan Negeri Melaka bagi diagihkan sebagai sumbangan sempena perayaan bagi tahun ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Man Ali, daripada jumlah itu RM232,000 akan diberikan kepada 1,160 penerima beragama Buddha terpilih bersempena sambutan Tahun Baharu Cina. Program sumbangan bantuan perayaan Negeri Melaka menerusi tabung amanah kebajikan Negeri Melaka itu akan diagihkan mengikut daerah. Ia bagi meringankan beban golongan kurang bernasib baik seperti warga emas dan orang kurang upaya OKU. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dari Parti Bersatu Sabah PBS dan Pakatan Harapan PH akan menyokong rang undang-undang RUU anti lompat parti apabila ia dibentangkan pada persidangan Dun Sabah. Presiden PBS Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur dan Kerajaan Negeri telah menyatakan bahawa RUU itu adalah dalam agenda seterusnya persidangan Dun.